Assalamualaikum dan apa khabar semua. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM My Review 1, 2 dan 3. Anda sekarang sedang menonton Pastikan Sahih edisi Rabu 19 Januari 2022 bersamaan 16 Jamadil Akhir 1443 Hijri. Baik, kita akan mulakan dengan perkembangan kes COVID-19 yang dilaporkan pada hari ini. Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan pada hari ini adalah sebanyak 3,229 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,817,163 kes. Maklumat terperinci akan dimuat naik ke laman sesawang COVID Now. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menafikan dakwaan netizen di aplikasi Twitter pada 13 Januari 2022 yang kononnya ramai grup VVIP di MAFI positif COVID-19. Tiada tindakan serta pemantauan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, tiada kuarantin dan membahayakan kaki tangan lain seperti yang tular di media sosial. MAFI menjelaskan bahawa sehingga kini tiada VVIP di kementeriannya positif COVID-19 di samping sentiasa menjalankan pemantauan serta mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah mempercayai maklumat yang tular tanpa sumber yang sahih. Sebaliknya sentiasa membuat semakan fakta di laman sesawang dan media sosial rasmi kementerian, jabatan dan agensi untuk mendapatkan maklumat yang terkini dan sahih. Polis Diraja Malaysia PDRM Daerah Ipoh terkesan satu video berdurasi 1 minit 5 saat memaparkan satu kejadian seorang lelaki dipukul oleh sekumpulan individu lain. Disyaki berlaku di dalam sebuah pusat membeli belah di Ipoh, Perak yang disebarkan oleh pemilik akaun laman media sosial Facebook bernama Melvin Zeng Wenzin. Telah mendapat perhatian umum masyarakat umum, PDRM Daerah Ipoh ingin mengesahkan bahawa satu laporan polis telah diterima oleh pihak polis dan kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada masa yang sama, pihak siasatan sedang mengesan individu-individu yang terlibat dalam kejadian tersebut untuk membantu siasatan. Sehubungan dengan itu, orang awam disarankan supaya tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kes ini kerana ianya akan menjejaskan siasatan pihak polis. Kerajaan menyediakan bantuan banjir keluarga Malaysia yang komprehensif bagi meringankan beban golongan yang terjejas akibat bencana banjir yang melanda negara tempoh hari. Salah satu daripada bantuan tersebut adalah inisiatif bantuan otomotif keluarga Malaysia sehingga RM1,000 kepada warga negara mangsa banjir untuk pembaikan atau penggantian kenderaan penumpang persendirian termasuk motosikal, truk pickup dan van bertingkap yang rosak akibat banjir. Sehingga kini hampir 20 syarikat otomotif dengan rangkaian lebih daripada 1,800 pusat servis berdaftar di seluruh negara telah bersetuju untuk menyertai inisiatif bantuan otomotif keluarga Malaysia. Senarai syarikat yang terlibat bersama dengan pendaftaran pusat servis sah serta bengkel terutamanya untuk motosikal akan dikemas kini sepanjang tempoh pelaksanaan. Sehubungan itu, sukacita dimaklumkan kerajaan menambah baik pelaksanaan inisiatif ini dengan mewujudkan kaedah alternatif untuk mangsa banjir membuat tuntutan tunai dalam keadaan kenderaan telah dibaiki di bengkel yang tidak berdaftar. Permohonan bantuan otomotif keluarga Malaysia untuk bengkel tidak berdaftar boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini di portal rasmi bantuanotomotif.gov.my. Permohonan secara manual fizikal juga boleh dibuat di mana-mana Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB serta cawangan LHDNM yang berhampiran dengan anda. Met Malaysia masih mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi perairan pantai Sarawak dan Sabah sehingga 20 Januari 2022. Orang awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web Met Malaysia dan semua media sosial serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Memandangkan hari pertama Tahun Baru Cina dan Hari Wilayah Persekutuan jatuh pada hari bekerja iaitu Selasa 1 Februari 2022, maka tiada cuti gantian secara automatik diperuntukkan di bawah Akta Hari Kelepasan 1991. Cuti gantian secara automatik pada hari berikutnya hanya diberikan jika Hari Kelepasan Am jatuh pada hari kelepasan mingguan, Jumaat atau Ahad mengikut negeri masing-masing selaras dengan Seksyen 3 Akta 369.
Berikut adalah senarai PPV integrasi yang menawarkan vaksinasi secara walk-in kepada warga emas yang bermula pada hari ini. Antaranya PPV World Trade Center Kuala Lumpur, PPV Axiata Arena Bukit Jalil, PPV Ideal Convention Center Shah Alam dan Soka Gakkai Klang. Kepada pelanggan Lebuh Raya Plus, anda digalakkan untuk beralih kepada sistem pembayaran menggunakan tag Touch and Go RFID untuk perjalanan yang senang, selamat dan selesa. Sekiranya kenderaan anda yang dipasang tag Touch and Go RFID didapati hilang atau dicuri, segera melaporkan perkara tersebut kepada pihak Touch and Go Sdn Bhd untuk menyekat penggunaan tag oleh pihak ketiga dengan serta-merta. Anda boleh menghubungi talian Touch and Go Careline di 03-2714-888. Waktu operasi daripada pukul 8 pagi hingga 8 malam, Isnin hingga Jumaat termasuk cuti umum. Atau anda boleh email kepada careline@touchandgo.com.my serta menghubungi pihak berkuasa terdekat dengan segera. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Ikuti mesyuarat khas Penggal keempat Parlimen ke-14 Dewan Rakyat pada hari Khamis 20 Januari 2022 pukul 10 pagi. Secara langsung di TV1 dan saluran berita RTM, juga di rtmklik.rtm.gov.my serta Facebook Berita RTM. Menghangatkan kedinginan Sukan Olimpik musim sejuk Beijing 2022. Segala aksi dan perjuangan, pencapaian serta segala perkembangan dibawakan untuk anda dengan sorotan harian pagi 8 pagi dan sorotan harian malam 11 malam sepanjang 5 hingga 20 Februari 2022 di saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Kita bersua kembali. Anda boleh pastikan saya di RTM Klik dan memuat turun di aplikasi ini secara di Google Play Store ataupun di Apple App Store. Ingat, kita harus hentikan budaya menyebarkan berita palsu kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, seramai 74,285 atau 64.1% ketua isi rumah KIR yang terkesan banjir monsun timur laut gelombang pertama telah menerima bayaran bantuan wang ehsan BWI. Manakala 36,639 KIR lagi masih dalam proses pembayaran. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan bagi banjir gelombang kedua sejumlah 5.79 juta ringgit atau 54% BWI telah diagihkan, sementara 4,891 KIR masih belum menerima agihan bantuan tersebut.
RM124.5 juta bagi agihan BWI telah disalur kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, manakala sejumlah RM25 juta telah diperuntuk bagi bantuan pembelian keperluan asas kepada unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri dengan setiap KIR akan menerima RM2,500. Sebanyak RM150 juta peruntukan bantuan pembiayaan mikro bank simpanan nasional BSN kepada mereka yang terkesan banjir diluluskan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, jumlah itu dinaikkan berbanding RM100 juta sebelum ini susulan mendapat sambutan baik daripada peminjam terjejas. Pada Disember lepas, BSN menawarkan pembiayaan peribadi BSN My Ringgit I Banjir yang dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM5,000 dengan kadar 0% untuk tempoh pembiayaan 3.5 tahun termasuk moratorium 6 bulan pertama ke atas pembayaran ansuran bulanan dan terbuka kepada penduduk terjejas banjir seluruh negara. Dalam pada itu, menurut Tengku Datuk Seri Zafrul, pakej bantuan banjir yang disediakan setakat ini mencecah lebih RM1.4 bilion termasuk moratorium pinjaman kenderaan, rumah dan kad kredit daripada semua bank bagi menangguhkan pinjaman mereka. Ia termasuk bantuan wang ehsan BWI, bantuan pembelian barang keperluan dan juga bantuan baik pulih rumah. Kerajaan beri jaminan akan membantu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam untuk mempromosi hak asasi manusia di negara ini selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan Acuan Malaysia. Ia bertujuan menjaga kesejahteraan rakyat dan menangani sebarang pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku dalam negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataan susulan pertemuannya dengan Suhakam semalam memaklumkan pertemuan itu adalah bukti iltizam Kerajaan Persekutuan dalam membantu Suruhanjaya tersebut. Beliau menyedari bahawa isu hak asasi manusia menyentuh pelbagai aspek dan lapisan masyarakat dan ada kalanya menyentuh perkara-perkara sensitif dan perlu dikaji dengan teliti. Beliau menjelaskan Suhakam juga membentangkan cadangan penambahbaikan institusi penguatkuasaan untuk pertimbangan kerajaan. Ini parti pertemuan tersebut antaranya bagi membincangkan hal ehwal Suruhanjaya, perancangan laporan tahunan Suhakam, cadangan pindaan Akta Suhakam 1999 Akta 597 dan perkembangan terkini mengenai Pelan Tindakan Nasional mengenai Perniagaan mengenai dan Hak Asasi Manusia NAPBHR dan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan NHRAP. Program pembangunan di wilayah persekutuan khususnya di Kuala Lumpur akan diperinci semula. Ia bagi memastikan pelaksanaan yang lebih menyeluruh dan memberi manfaat yang lebih besar kepada warga kota. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim memberi jaminan penduduk wilayah persekutuan akan menikmati proses pembangunan infrastruktur seiring pembangunan lestari berteras konsep hijau. Polisinya ialah Bandaraya akan meneruskan usaha untuk mengekalkan kawasan lapang, menambah tanaman pokok 1 juta dalam masa yang sama. Pembangunan mesti diteruskan. Ujar beliau lagi, kita tidak boleh melihat pembangunan itu mesti diberhentikan. Pembangunan akan diteruskan. Inilah kehidupan kota yang harus berterusan. Jadi warga kota akan menikmati kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Ujar beliau ketika ditemui selepas meninjau dan mendengar taklimat projek naik taraf serta pelebaran jalan masuk di hadapan projek Perumahan Rakyat PPR Anggrek, Jalan Kelang Lama oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Penduduk Kampung Ladang Briam dan Kampung Kebun Baru mendesak Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyelesaikan masalah kebakaran di tapak pelupusan sampah Pulau Pinang dengan kadar segera. Menurut penduduk, mereka yang berpindah ke Pusat Pembinaan Sementara PPS mengalami kesukaran untuk melakukan urusan harian. Selain itu, kebanyakan mereka meluahkan rasa tidak selesa tinggal di PPS terbabit. Malah ada yang terputus pendapatan berikutan gerai perniagaan mereka terpaksa ditutup. Kebakaran tapak pelupusan sampah berkenaan menyebabkan 400 penduduk kampung berhampiran di arah berikutan udara persekitaran telah tercemar yang boleh menjejaskan kesihatan.
Suruhanjaya Security Malaysia SC telah menamatkan inkuiri berkaitan dengan akaun dagangan Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Berdasarkan keterangan yang dikumpul, ia tidak dapat membuat penemuan secara konklusif berlakunya pelanggaran di bawah Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 SICDA. Pengawal selia pasaran modal tempatan itu dalam satu kenyataan memaklumkan SC membuat kesimpulan dalam siasatan itu berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Kenyataan tersebut dikeluarkan sebagai menjawab mengenai hasil siasatan SC di bawah Seksyen 25/4 SICDA berhubung akaun dagangan Tan Sri Azam Baki. Sehubungan dengan ini, siasatan tersebut adalah berkaitan dengan isu sama ada telah berlaku pelanggaran di bawah Seksyen 25/4 SICDA. Seksyen 25/4 menyatakan bahawa suatu akaun dagangan mesti dibuka di atas nama pemilik beneficial atau penama yang diberi kuasa. Polis menahan 4 individu dipercayai terlibat kes penipuan kad vaksinasi COVID-19 palsu di Kota Baru, Kelantan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiqin Mahmat berkata pihaknya menerima laporan mengenai pengeluaran kad vaksinasi dicaki palsu itu kemarin. Jelas beliau, antara 1 Oktober hingga 11 Januari lalu, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK melaporkan telah menerima 4 aduan melibatkan sebuah klinik swasta mengenakan caj RM180 untuk setiap suntikan bagi kad vaksinasi palsu. Susulan itu, serbuan dibuat ke atas klinik berkenaan dan 4 suspek berusia antara 30 hingga 60 tahun ditahan. Mereka terdiri daripada 3 penerima vaksin dan seorang pemilik klinik terbabit. Polis turut merampas kad vaksinasi dan lain-lain dokumen berkaitan. Hasil semakan lanjut JKNK, 4 individu yang menerima vaksin di klinik itu tidak mempunyai rekod vaksinasi dalam aplikasi MySejahtera. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Baik, seterusnya kita ada menyediakan kepada anda laporan khas pada setiap hari Rabu, dan laporan khas pada hari ini tajuk pembukaan PVV Booster Mega bersama wartawan Hafiz Dawson. Silakan. Menghampiri 2 tahun kita dibelenggu dengan pandemik COVID-19, kita masih lagi belum dapat melihat di manakah titik noktah akhirnya. Dan sehingga kini, 300 juta kes jangkitan telah dilaporkan dan lebih 5 juta kematian direkodkan di seluruh dunia. Dan kini kita melihat kes semakin meruncing di kebanyakan negara di seluruh dunia, apatah lagi wujud varian yang membimbangkan ataupun VOC yang semakin menakutkan semua rakyat Malaysia khususnya. Dan pemberian vaksin telah diberikan awal tahun lalu. Dan apakah plan strategi yang dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan seluruh rakyat Malaysia terus dilindungi daripada wabak COVID-19? Teruskan bersama saya, Hafiz Dawson, dalam laporan khas Pastikan Sahih minggu ini. Walaupun kes mula menurun selepas majoriti rakyat Malaysia menerima vaksin lengkap, namun kemunculan varian baru yang lebih ganas memaksa pihak kerajaan untuk bertindak pantas. Justru kerajaan telah memutuskan untuk memberi suntikan booster atau suntikan penggalak kepada golongan barisan hadapan, warga emas dan mereka yang mempunyai komorbid. Kini, sela masa juga dipendekkan bagi menerima dos penggalak bagi memastikan rakyat Malaysia terus dilindungi. Dengan itu, sela masa ataupun interval bagi vaksin Sinovac memang 3 bulan. Sekarang ini Pfizer dan AstraZeneca adalah juga 3 bulan untuk semua penerima vaksin berusia 18 tahun ke atas. Kita akan memberi temu janji kepada mereka yang layak berdasarkan kepada keutamaan termasuklah mengikut turutan umur, age de-escalation dan juga mengambil kira status kesihatan. Keutamaan diberi kepada mereka yang mempunyai komorbiditi dan sebagainya. Jadi dalam usaha untuk kita memberi temu janji, kita akan menggunakan priority list yang akan memberi keutamaan kepada mereka yang berusia dan juga mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik.
Pengoperasian semula PPV ataupun Pusat Pemberian Vaksin Mega khusus untuk pemberian dos penggalak kini telah diaktifkan semula. Antaranya PPV Axiata Arena Bukit Jalil di mana saya berada ketika ini dan antara lainnya PPV WTC Kuala Lumpur dan juga beberapa kawasan lain yang pernah dijadikan PPV Mega sebelum ini. Ini menunjukkan bahawa kerajaan begitu komited dalam memastikan seluruh rakyat Malaysia terus dilindungi daripada jangkitan COVID-19 dengan pemberian dos penggalak ataupun dos booster ini. Kini populasi Malaysia sudah mencapai hampir 30% dalam menerima dos penggalak. Persoalannya, bagaimana JKJAV, CITF dan semua badan bertindak mempercepat proses pemberian dos penggalak ini? Kalau kita lihat PPV diberi nama integrasi, adakah integrasi ini maksud kerjasama antara agensi atau bagaimana? Integrasi ini maksudnya kepelbagaian lah, kita punya kerjasama dengan agensi terutamanya daripada segi public-private partnership, iaitu daripada public awam, private swasta lah. So kita kerjasama itu kita namakan sebagai integrasi. Daripada segi umumnya layoutnya lebih kurang sama sebab sebelum ni pun kita pernah beroperasi di sini juga di Axiata Arena. Layoutnya lebih kurang sama, stesen semua sama, dan juga sebenarnya tak ada apa-apa perubahan yang besar lah. Cuma sekarang ni kita fokus untuk memberikan suntikan kepada penerima-penerima vaksin bagi dos penggalak. Dan hari ini kita bagi semua adalah dos vaksin AstraZeneca. Dan tetapi ada kemungkinan lah, mungkin akan ada kemungkinan untuk berubah bergantung kepada situasi pada masa hadapan. Sarawak menjadi negeri terawal memberi suntikan penggalak dan kini Sarawak telah menunjukkan keberhasilan apabila kes dicatatkan kini hanyalah 2 digit. Negara kita sedang menuju kepada fasa endemik walaupun terpaksa ditangguhkan buat seketika akibat munculnya varian-varian baru yang membimbangkan. Namun Malaysia tetap komited untuk bergerak ke arah fasa itu. Ini terbukti apabila Malaysia tersenarai di kedudukan ke-13 dalam indeks pemulihan COVID-19 yang dijalankan oleh NIKE. Ini sebenarnya bukti keluarga Malaysia menyahut seruan kerajaan untuk menerima dos penggalak vaksin COVID-19. Kepada anda semua, jangan lupa tarikh janji temu anda dan pastikan lindung diri, lindung semua untuk semua rakyat Malaysia. Hafiz Dawson, pastikan sahih. Terima kasih Hafiz Dawson di atas laporan sebentar tadi. Bagi mereka yang belum mendapatkan dos penggalak, segera periksa temujanji anda di aplikasi MySejahtera. Kerana apa? Kerana dos penggalak ini dapat melawan serangan VOC, Variants of Concern. Itu yang paling penting. Kerana apa? Lindung diri, lindung semua. Baik, kita teruskan dengan inklusif. Inklusif, kita akan berehat dulu. Maafkan saya, kita akan berhenti berehat dulu seketika dan akan kembali selepas ini. Tahun baru, BIS Malaysia berwajah baharu. Selain terus membawakan kupasan isu ekonomi semasa, kami turut menampilkan segmen baru, Ringgit BIS dan Ikon BIS. Semua ini secara eksklusif Isnin hingga Jumaat di saluran berita RTM dan TV1. Saya Sally. Saya mula mengenali Brian hampir 3 bulan lalu melalui media sosial. Brian merupakan seorang pelajar di sebuah kolej swasta. Tak sampai sebulan, hubungan kami mula serius. Satu hari, Brian menghubungi saya. Katanya dia menghidap bara otak dan memerlukan kos rawatan sebanyak RM30,000. Tanpa berfikir panjang, saya pun memasukkan RM30,000 ke dalam akaun milik rakannya. Setelah beberapa jam, Brian hilang dan saya gagal menghubunginya. Ketika itu saya sedar, saya telah ditipu. Pastikan laman sesawang seseorang itu wujud dan mereka tidak menyamar sebagai individu lain. Elakkan daripada terpengaruh dengan sebarang pujuk rayu di internet. Laporkan kepada pihak polis. Awas, jangan terpedaya. Institusi ini yang kita harapkan menjadi tempat kepada pembentukan sasiah ummah yang holistik ini tidak terkecuali daripada isu-isu dan kontroversi tersendiri. Kita tidak pernah mengiktiraf LGBT normal.
budaya masyarakat di negara kita. Tapi kalau dah ada mereka telah terlibat, kita mesti berusaha untuk mereka itu dikembalikan ke jalan agama dan fitrah. Kita bersua kembali. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Baik, kita teruskan dengan hebahan. Inklusif. Jangan lupa untuk saksikan Inklusif pada malam ini sejurus selepas berita perdana pada pukul 8.40 malam bersama Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Anda boleh saksikan secara langsung di saluran berita RTM My Freeview 1, 2 dan 3 dan juga di TV1 pada malam ini pada pukul 8.40 malam sejurus selepas berita perdana. Baik, jangan lupa untuk saksikan Bicara DR, Diari Rawat berkenaan dengan topik kanser pangkal rahim cervix bersama panel jemputan Dr. Muhammad Nur Azam Muhammad Abbas, pakar perunding obstetrik dan ginekologi Institut Kanser Negara dan juga bersama seorang bekas pesakit Datin Sri Hajah Ismailina Ismail pada malam ini pada pukul 9 malam di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Bagi mereka yang tidak sempat untuk menonton pada malam ini, siaran ulangan pada hari Jumaat 21 Januari pada pukul 3.30 petang hanya di TV1. Baik, Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menganjurkan program Kami Mahu Gaya Hidup Lestari, We Want a Sustainable Lifestyle bertempat di Wangsa Walk Mall, Jalan Wangsa Perdana 1, Wangsa Maju, Kuala Lumpur bersebelahan dengan restoran Texas Chicken. Jadi bagi anda ingin mendaftar, boleh ke laman sesawang Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga tarikh pada hari Khamis ini 20 Januari 2022 pada pukul 10.30 pagi hingga 2.30 petang. Baik, seterusnya. Program pengumpulan bahan buangan elektrik dan elektronik di daerah Kuala Nerus, e-waste yang akan ditukarkan akan bertukar kepada duit. Jadi jangan lepaskan peluang ini di tapak pasar malam Gong Badak pada hari Sabtu ini 22 Januari 2022 pada pukul 9 pagi hingga 12.30 hari. Saya ulang, di tapak pasar malam Gong Badak pada hari Sabtu ini 22 Januari pada pukul 9 pagi hingga 12.30 hari. Jadi bagi mereka yang mempunyai elektrik dan elektronik, sila bawa dan tukarkan untuk mendapatkan wang ringgit. Baik, seterusnya, Jabatan Kebudayaan dan Kesihatan Negeri Sabah menganjurkan uji bakat temuduga artis budaya tari yang bertempat pada 9 Februari bulan depan pada hari Rabu pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi 088 205 070. Baik, pengurusan makanan selamat semasa banjir. Jangan lupa untuk saksikan di Facebook Live PPWN Kelantan. Saksikan secara langsung bersama tetamu Encik Amran bin Hassan. Baik, perkongsian tadi mengakhiri pastikan saya edisi Rabu 19 Januari 2021 bersamaan 16 Jamadil Akhir 1443 Hijri. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.